warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamim bi khair wa ba'. Saya muliakan pada Ustaz Saluti, yang saya hormati lagi saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah Mudir Matis, para guru, ibu bapa, hadirin dan hadirat, anak-anak pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada petang ni dalam siri kuliah kita berkenaan dengan dakwah ataupun teknik dakwah Wali Songo dan aplikasinya dalam masyarakat Melayu kita. Hadirin semua, perbincangan berkenaan dengan teknik dakwah ini sudah tentu agak berat sedikit kerana ianya berkait dengan sejarah. Jadi bila berkait dengan sejarah, waktu petang pula kita bincang sejarah, dia waktu yang orang panggil apa, sangat apa ni, premier lah. Waktu yang orang selalunya duk tidur waktu ni. Baik. Jadi kita akan bincang dengan santai, dengan relax, tanpa apa ni ada rasa berat dan sebagainya, insya-Allah. Pertama, hadirin yang dirahmati Allah, Wali Songo ni terkenal dengan gelaran Wali Songo, iaitu Wali 9, yang mereka ini diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi Jawa khususnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kelompok mereka ini sebagai orang-orang yang membawa sebab hidayah kepada masyarakat tanah Jawa khususnya dan masyarakat Nusantara ini umumnya. Sebelum kita bincang berkenaan dengan Wali Songo, sebaiknya untuk kita tahu dulu perjalanan ataupun bentuk penyebaran Islam yang berlaku pada waktu ketika tersebut. Jadi perlu kita tahu selepas mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya Rasulullah menjadikan pusat utama penyebaran agama Allah Taala ini adalah di Madinah Al-Munawwarah, di Madinah, dan kemudian sebelumnya di Makkah Al-Mukarramah, di rumah Al-Arqam Ibni Abi Al-Arqam, dekat dengan Bukit Safa. Selepas Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dalam tempoh masa yang kita ketahui, iaitu lebih kurang 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengambil Rasulullah SAW ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW meninggalkan selepasnya para khulafa ar-rasyidin. Yang disebut oleh Nabi SAW, alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Aku tinggalkan, wajib bagi kamu untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin selepasku, yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Jadi tempoh khulafa ini adalah lebih kurang dalam masa 30 tahun, yang disebutkan oleh para ulama. Tempoh yang dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu 2 tahun. Tempoh yang dipegang oleh Sayyidina Umar lebih kurang 10 tahun. Yang dipegang oleh Sayyidina Osman 12 tahun. Jadi 12 campur 10, 22, 22 campur 2, 24. Manakala Sayyidina Ali memegang lebih kurang 5 tahun berapa bulan? Lebih kurang 5 tahun dalam 6 bulan lebih kurang. Jadi 29 tahun 6 bulan. 6 bulan lagi dipegang oleh Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma wa alaihimassalam. Jadi Sayyidina Hasan memegang 6 tahun, 6 bulan. Jadi campur semua tempohnya adalah 30 tahun, seperti yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pernah menyebut di dalam hadis bahawa tempoh khulafa ar-rasyidin ini adalah selama 30 tahun. Ada dalam hadis Nabi yang sahih disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam tempoh 30 tahun ini berlakunya penyebaran agama Allah Taala yang meluas ke seluruh negara Islam, ke seluruh dunia khususnya.
Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berlakunya futuhat ataupun pembukaan yang besar kepada negara-negara yang berada di timur dan yang berada di barat. Nah, khususnya di timur lah yang lebih banyak dibuka oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jangan duk tokak jari. Tokak jari buat apa? Tak ada kerja nak buat lah. Ha? Lebih baik tokak kaki tu. Senang. Baik. Apa dia tu? Petang-petang biasalah. Petang dia tak tahu nak main bola, tak boleh main bola, tokak jari. Dia bagi tokak bola lah hari. Nah. Baik. Tahu tokak apa dia tokak? Tahu no? Gigit. Tokak tu gigit lah. Boleh. Baik. Balik kepada cerita kita apa dia tu? Cerita tadi lupa dah. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak berlaku sangat penyebaran Islam kerana pada zaman tersebut Sayyidina Abu Bakar memegang dengan tempoh yang singkat. Nah, Sayyidina Abu Bakar pegang 2 tahun saja. Jadi 2 tahun yang singkat ini Sayyidina Abu Bakar pula disibukkan dengan umat Islam yang pada ketika tersebut masih lagi terkejut dengan kewafatan Rasulullah. Sebahagiannya ada yang murtad, ada yang keluar daripada agama Allah, sebahagian lagi yang ada yang tidak mau membayar zakat. Nah, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selesaikan dulu isu ini, dan 2 tahun pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak sempat untuk menyebarkan Islam ke tempat lain. Nampak tak? Walaupun ada lah delegasi-delegasi kecil yang dihantar, cuma secara besar-besarannya berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Betul, dalam istilah Islam tidak ada istilah conquer. Conquer ni maksudnya penaklukan, tidak ada. Yang ada dalam istilah Islam adalah futuhat. Ini pembukaan. Jadi Islam datang ke negara bukan untuk menakluk negara tersebut, dan kemudian bila nama taklukan ni akan jadi tak elok. Orang akan nampak dengan kekejaman, akan nampak ada penindasan dan sebagainya. Tapi bila Islam gunakan istilah futuhat, nah sebab tu dipanggil dalam istilah pembukaan kota Makkah dipanggil Fathu Makkah. Nampak tak? Fathu Makkah maksudnya pembukaan kota Makkah. Iaitu Makkah dibuka kembali, sebelumnya tertutup dengan kezaliman, tertutup dengan kegelapan syirik. Maka akhirnya Nabi SAW masuk dengan membuka dan memasukkan cahaya ke dalam bumi Makkah Al-Mukarramah. Nah, jadi ini pembukaan pertama yang Nabi buat. Kemudian mulalah pembukaan-pembukaan yang lain selepasnya. Baik. Pada zaman Sayyidina Umar, 10 tahun Sayyidina Umar memegang pemerintahan. 2/3 dunia diperintah oleh Sayyidina Umar. 2/3 dunia. Nah, dengan keadaan humble, Sayyidina Umar sangat orang panggil apa, merendah diri, dan orang yang tidak ada langsung rasa tinggi diri walaupun memerintah 2/3 dunia. Tapi Sayyidina Umar tetap hidup dalam keadaan suasana hidupnya yang seperti zaman Nabi SAW. Nampak tak? Dan Sayyidina Umar memerintahkan para sahabat, ada sebahagian mereka yang menjadi governor di tempat-tempat yang tertentu. Contohnya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu menjadi governor di Syam. Nah, governor di Syam. Manakala Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Amr bin Al-As dihantar ke Mesir. Nah, dan negara-negara besar yang lain dihantar governor-governor Islam ke tempat-tempat tersebut. Disebarkan Islam melalui governor-governor dan juga melalui ulama-ulama di kalangan sahabat dan para tabi'in yang dihantar ke sana. Jadi waktu ni waktu pengembangan ilmu yang sangat hebat. Nah, baik. Habis zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, masuk zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Masuk zaman Sayyidina Uthman, ini bermulanya kata para ulama, pada zaman Sayyidina Uthman berlakunya penghantaran delegasi ulama ke Sumatera. Katanya mula masuk delegasi ulama ke tanah Sumatera adalah melalui delegasi Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Maksudnya selepas 20 tahun kewafatan Rasulullah, maka pada ketika tersebut Sayyidina Uthman telah menghantar delegasi untuk menyampaikan dakwah di sebelah Nusantara. Ini satu pandangan yang disebutkan oleh seorang syekh namanya Alwi Shihab. Beliau menyebut dalam kitabnya bahawa ini salah satu pandangan. Pandangan yang kedua yang disebut oleh orang-orang yang mengkaji berkenaan dengan Islam di tanah Jawa ni, dikatakan Islam dijangka sampai di tanah Jawa pada abad yang ke-7 oleh para pedagang Muslim Arab, iaitu disebut juga dengan bahasa Hadrami. Nah, banyak ulama-ulama daripada Hadramaut, juga daripada Parsi, dan juga daripada India, Gujarat. Banyaknya daripada Malibar atau Malaibar. Nah, Malaibar.
Ramai orang baca Malibar atau Malabar, tapi yang betulnya saya tengok ada salah seorang ulama daripada Malaibar, dia sebut Malaibar, dibaca dengan Malaibar. Jadi katanya daripada Malaibar. Kenapa daripada Malaibar ataupun Gujarat? Katanya kerana di tanah Melayu kita ni berpegang dengan mazhab Asy-Syafi'i. Dan ulama-ulama daripada Malaibar ini kebanyakan mereka adalah Syafi'i mazhab. Bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Manakala di India yang tempat lain ini bermazhab dengan mazhab Abu Hanifah. Ini antara sinonim ataupun sinambungan di antara negara dengan negara tersebut. Tapi yang kuatnya adalah yang mengatakan bahawa Islam masuk ke tanah Melayu kita ni adalah dengan melalui para ulama yang datang daripada Hadramaut. Para habaib yang datang daripada Hadramaut, mereka datang ke tanah Melayu kita dan kemudian menyebarkan Islam di tempat kita ini dengan cara yang paling terbaik. Itu Islam tidak tersebar di tanah Melayu, di tanah Jawa, di tanah Sumatera, di tanah Brunei dan sebagainya ni dengan peperangan. Islam masuk ke tanah kita dengan cara perdagangan dan cara yang silm. Maksudnya cara yang sangat aman. Maksudnya tidak ada pertumpahan darah berlaku dalam sejarah Islam datang ke tempat kita. Ni yang patut kita ambil perhatian. Maksud Islam tidak datang ke tanah Melayu dengan peperangan, tapi datang dengan cara perdagangan dan perkahwinan serta keamanan yang sangat hebat pada ketika tersebut. Ini kebijaksanaan para ulama yang datang pada ketika tersebut. Baik. Jadi ini pandangan yang mengatakan bahawa Islam datang melalui tanah Hadramaut kerana jiwa orang Melayu dengan Hadramaut ni dia agak hampir. Dia agak hampir dan kemudian nama kita pun banyak macam Arab. Kata ulama, kalau kata orang yang buat kajian, kata kalaulah kita ni datang daripada India, sudah tentu nama kita ni akan nama ke India-Indiaan sikit. Nampak tak? Nama nak macam agak mamak-mamak sikit. Nampak tak? Macam apa ni, Syahul Hamid. Itu nama orang India kan. Ni ulama-ulama India yang namanya Syahul Hamid. Yang namanya apa ni, ada apa ni, kuti-kuti kat belakang kan semua tu kan. Tu semua ada. Cuma kita, nama kita tak ada pula Khan kat belakang, jarang. Banyak nama kita Muhammad. Kemudian ada belakang tu nama-nama Arab kebanyakannya. Nampak tak? Jadi ini yang sebahagian pengkaji mengatakan ni kuat, mengatakan bahawa Islam datang melalui penyebaran daripada ulama-ulama Arab. Baik. Pada abad yang ke-10, Melaka Melaka telah menjadi pelabuhan yang sangat penting di tanah Melayu. Dalam Melaka adalah selat yang duduk di selat yang hebat, khususnya di Langkawi. Langkawi juga katanya termasuk di dalam Kepulauan Melaka lagi. Sebab tu ada di Langkawi namanya Ulu Melaka. Bagian kata pandangan gitu. Di Langkawi kan ada satu tempat namanya Ulu Melaka. Ulu Melaka tu kan tempat mahsuri tu. Dia kata macam mana hak tu boleh duduk Ulu Melaka, hak Melaka duduk di Melaka, hak ni di Ulu Melaka. Maksudnya di hujung Melaka di sana. Sebagian kata masuk ke situ. Orang duk kata Melaka ni, tapi orang Melayu kita, kerana kalau kita tidak tahu sejarah, maka kita akan anggap enteng perkara-perkara macam ni. Tengok sejarah Melayu kita diubah sampai kita anggap seolah-olah orang Melayu ni adalah bangsa yang dilawak-lawakkan, dipemain-mainkan dengan sejarah dia sendiri. Sebab tu tidak ada buku sejarah yang benar-benar muktamad yang dipegang dalam bangsa Melayu, melainkan kesemuanya katanya telah dicuri oleh penjajah-penjajah Inggeris. Kemudian mereka telah ambil, ada kitab-kitab yang ditinggalkan, cuma tidak banyak sangat dia punya maklumat. Yang terakhir dapat maklumat ada hubungan kerajaan Johor dengan Turki Osmaniyah pada zaman Sultan Abu Bakar. Zaman Sultan Abu Bakar berlakunya hubungan di antara Sultan Abu Bakar dengan Sultan Abdul Hamid kedua. Sultan Turki Osmaniyah yang terakhir. Jadi berlaku hubungan tu dan kemudian dihantar, diberikan hadiah kepada Sultan Abu Bakar dengan pangkat daripada Turki Osmaniyah, dan diletakkan juga di Johor majalah Islam Johor. Majalah Islam Johor ni maksudnya kanun perundangan Islam di negeri Johor pada ketika tersebut. Hak ni yang ada dalam sejarah. Kenapa? Hak ni yang di belakang dah. Hak sebelum tu telah diambil oleh penjajah-penjajah pergi ke negara mereka. Sebagiannya ada yang kata hancur ketika peperangan. Ini penting kitab-kitab ni ditulis dan kemudian disalin cetak balik oleh orang-orang yang akan datang. Sebab tu kitab-kitab kalau kita tengok Fathul Bari, kitab Imam Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada penulis-penulisnya yang khas yang dia akan tulis pula. Jadi kita akan tengok banyak nuskah.
Kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ada hampir berapa puluh nuskhah yang ditulis pada zaman tersebut. Maka orang boleh muqabalah ataupun buat perbandingan balik di antara nuskhah yang pertama dengan nuskhah kedua, dengan nuskhah ketiga, nuskhah keempat, sampai puluhan nuskhah yang lain dibuat kajian. Tapi kita nak buat kajian apa? Tak ada nuskhah apa, hilang, masuk dalam Selat Melaka. Tenggelam dalam Selat Melaka, nak ambil macam mana dah? Zaman dulu tulis dengan dakwat, letak dalam ayat, maka akan keluar dakwat tersebut. Hilang habis semua. Jadi hilang sejarah kita. Jadi tidak dapat dipastikan sangat. Jadi sebab tu berlaku perbincangan di kalangan ulama-ulama ataupun ahli sejarah berkenaan dengan tarikh sebenar Islam datang. Dan ditulis oleh Mufti Johor Said Alwi Al-Haddad rahimahullahu taala, Mufti Johor yang pertama. Dia tulis berkenaan dengan sejarah kemasukan Islam ke tanah Melayu. Ini antara yang muktamad lah, yang dipegang. Dan nanti kita akan tengok pandangan Syekh Alwi Al-Haddad hafizahullah rahimahullahu taala. Hadirin semua, kalau kita tengok, kalau kita mengaji sejarah dulu, sejarah Melaka, Melaka dapat namanya dengan cara yang lawak, betul tak? Cara dia, orang duduk para mesuara katanya bersandar dekat pokok besar, kemudian tengok anjing buruan dia ditendang oleh sang kancil, masuk dalam sungai. Kemudian tiba-tiba tengok kancil tu pula warna putih, kijang warna putih. Kemudian dia pun terkejut tengok, weh, hebat ni kijang ni. Awak tak buh nama kijang putih? Tak. Dia buh nama Melaka sebab pokok dia sandak. Nampak tak logik? Nampak lawak tak? Patutnya buh nama kijang putih tu lah. Kijang putih terajang, kawan tu masuk dalam sungai, tendang buang anjing-anjing tu masuk dalam sungai. Tiba-tiba dia terkejut tengok tu, dia pergi tanya, pokok ni nama apa tu? Apa benda ni? Apa kaitan di antara binatang tu dengan pokok yang dia sandak? Kagum kat binatang tu ke kagum kat pokok tu? Kagum kat pokok. Pokok ni apa ni? Nama apa? Pokok Melaka. Tabuh nama Melaka. Gena nama macam tu. Orang Melayu pun percaya. Masuklah dalam sejarah. Buku sejarah pula tu yang lawak. Yang sonok masuk dalam buku sejarah. Macam mana nama Melaka dapat nama? Jadi lawak kita tengok. Adakah orang Melayu ni semua pelawak kan? Kata orang Kelantan. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita kena tengok balik. Melaka sebenarnya adalah daripada bahasa Arab. Maksudnya Malakah ataupun Malikah. Ini negara. Satu negara yang besar maksudnya. Jadi sebab tu bila disebut Ulu Malaka, maksudnya Ulu Melaka ini ulu negara tersebut. Di hujung negara tersebut itu dilangkawi. Termasuk Kedah dan sebagainya, ini adalah kerajaan besar pada zaman tersebut. Hatta sebahagian pengkaji ada yang menafikan Melaka adalah sebagai tempat orang panggil apa? Istana bagi raja-raja Melayu. Sebab di Melaka tidak ada istana. Dan Melaka pun tak ada raja, kecuali yang mengaku raja ada. Mengaku raja Melaka. Sebab dah tak ada raja, lepas tu dia mengaku kata dia raja Melaka. Kan? Sebab raja Melaka tidak ada. Macam mana raja Melaka tak ada? Sedangkan katanya Melaka adalah tempat pusat penyebaran ataupun tempat paling besar bagi kerajaan Islam kerajaan pada ketika tersebut adalah kerajaan Melaka. Macam mana kerajaan tapi tak ada raja? Tapi yang ada raja adalah di Pahang, yang ada raja adalah di Kedah, yang ada raja adalah di Johor. Ini adalah negara-negara yang beraja pada ketika Terengganu, Kelantan. Ini negara dan negara-negara yang lain lah, kecuali Pahang, Penang dan sebagainya, yang tidak ada raja. Nampak tak? Pahang, pada Melaka dan sebagainya tidak ada raja. Jadi dalil di sini kata ulama-ulama yang buat kajian mengatakan bahawa kerajaan tertua di tanah Melayu kita ni adalah berasal daripada Kedah. Atau ada kerajaan Langkah Suka, kemudian kerajaan Kedah Tua dan sebagainya itu tercatat dalam buku-buku sejarah. Nampaklah. Ala kulli hal tidak menafikanlah bahawa Melaka juga adalah sebagai tempat untuk perdagangan dan boleh jadi pernah menjadi pusat utama kepada pemerintahan pada ketika tersebut dan mungkin dihancurkan oleh dalam peperangan, wallahu a'lam. Baik, kembali kepada pandangan kita, kepada perbincangan kita. Jadi bila mana dimasukkan kata pada abad ke-10 Melaka telah menjadi pelabuhan yang penting, dan dalam buku Indonesian Trade and Society karangan J.C. Van Luer, L-U-E-R, Luer kot buat bila macam apa pun. J.C. Van Luer, dia kata apa dalam buku dia,
Dia kata Islam atau penduduk setempat yang melangsungkan perkahwinan dengan pendakwah, itu antara salah satu sebab bagaimana Islam tersebar di bumi Nusantara pada ketika tersebut. Karena penduduk setempat lebih suka berkahwin dengan para pendakwah pada ketika tersebut berbanding dengan berkahwin dengan orang-orang yang beragama Hindu dan juga Buddha. Kenapa? Kerana agama Hindu masih lagi mengamalkan kasta yang sangat berat pada ketika itu. Daripada 3 jenis kasta yang kita akan tengok nanti, salah satu kastanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu kasta Brahmana. Ini yang paling mulia sekali, kasta yang paling mulia dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ajaran Hindu. Yang kedua kasta Ksatria, yang ketiga kasta Waisya, dan yang keempat kasta Sudra. Ini kasta yang paling rendah sekali. Jadi disebabkan kasta inilah menyebabkan masyarakat Hindu ni agak tertekan, dan orang-orang yang duduk di kasta yang paling bawah Sudra tidak boleh naik ke kasta atas. Hak duduk kasta atas pula memang tak turun ke bawah sampai ke sudah lah. Dia duduk di atas aja. Dia tak akan turun ke bawah. Malah akan berlaku penindasan dan sebagainya. Dan ilmu hanya disebarkan kepada orang-orang yang kastanya atas. Ini yang kata Syed Naqib Al-Attas dalam sebahagian buku dia tulis apa? Dia kata, bila mana Islam datang ke tanah Nusantara, maka pada ketika tersebut datangnya sinar baru peradaban Islam. Masuknya tamadun kepada seluruh umat pada ketika tersebut. Jadi ilmu bukan hanya untuk bangsawan, tapi ilmu adalah untuk semua lapisan masyarakat. Nampak tak? Jadi ini yang patut untuk kita tengok betul-betul dan kita kena ambil perhatian. Saya cerita dulu sejarah untuk Islam masuk ke tanah Jawa ni sebagai perhatian untuk kita tahu bahawa negara kita ini adalah negara yang datangnya dengan cara yang terbaik Islamnya. Dan ulama-ulama datang membawa Islam tersebut dengan cara yang sangat harmoni. Maka kita patut menjaga kebaikan tersebut. Moga-moga tidak tercalar dengan orang panggil sembrono anak-anak muda zaman sekarang yang kadang-kadang ni agak bersemangat tapi tidak ada ilmu. Baik. Ibnu Battutah pernah singgah di kerajaan Samudra Pasai pada tahun abad yang ke-13, tahun 1297 hingga tahun 1326, bertemu dengan Raja Malik Zahir. Ini raja yang soleh katanya. Dia sebut dalam buku dia, dalam Rihlah Ibnu Battutah, bahawa Raja Sultan Muhammad Malik Zahir ini adalah sultan yang sangat soleh, alim, dan selalu mengumpulkan ulama di istana dan juga di masjid yang dia bina untuk membincangkan masalah agama. Kerana dia juga ahli ilmu. Nampak tak? Baik. Jadi ini yang diceritakan tentang peristiwa yang berlaku di 1297 Masihi. Banding dengan sekarang ni dah 2000 lebih. Jadi hampir 800 tahun dah Islam telah bertapak di tanah Melayu. 800 tahun lebih 1297 Masihi. Jadi sekarang dah 2014. Hampir 800 tahun lebih Islam bertapak di tanah Melayu. Tapi awak yang nampak makin teruk, kefahaman kita terhadap Islam pun makin ke belakang. Kok lah pergi ke depan lagi jadi maju lagi? Tidak. Kok kita jadi faham, jadi keluar ulama lagi ramai? Tidak. Dan juga membenarkan juga kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa zaman sekarang ni akan banyaknya pengkhutbah lagi ramai daripada ulama. Betul lah. Sebab tu tidak melahirkan masyarakat yang berkualiti. Karena tidak melahirkan masyarakat yang para alim ulama yang boleh membimbing umat. Yang hanya boleh membimbing mulut dan juga halua telinga mereka saja, bukan untuk membimbing hati mereka. Nampak? Baik. Macam mana Islam diterima oleh masyarakat Jawa? Dan kita bincang tentang Jawa dulu sebelum masuk ke Nusantara. Kerana Islam mula-mula sampai, yang paling pertama sekali kata sebahagian pandangan adalah di Sumatera. Di Sumatera. Kemudian barulah berpecah. Bila masuk tanah Jawa di sini, zaman dulu tidak ada istilah pembahagian negara. Nusantara ni adalah satu kelompok. Sebab tu kita panggil Islam di Nusantara. Nampak tak? Jadi kita tak cerita kata Islam di tanah Malaysia, Islam di tanah Brunei. Tidak, dipanggil Nusantara terus. Kerana apa? Kerana Nusantara ni adalah yang tibar kepada tanah Melayu kita, Malaysia, Aceh, termasuk Indonesia lah tu, Brunei, Sulu, kemudian kepulauan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Filipina dan sebagainya, dan termasuk juga ke belah Thailand, Fatani. Semua ni adalah Nusantara. Jadi sebab tu orang panggil istilah Nusantara. Dia tidak panggil istilah
Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Nampak tak? Sebab tu yang baru nikah jadi di Kuala Kangsar kata yang orang panggil apa? Bila dibahagikan negara ni ikut negara. Dan dia duk rasa negara dia aja Islam, orang lain tak Islam. Hak kata orang Bangladesh nak ambil daging korban pun tak bagi. Halau tak bagi ambil daging korban. Ni pun masalah juga dengan nak buat ibadah tapi tak reti. Buat ibadah tapi hilang habis pahala. Dia buat ibadah hilang pahala ni macam ada seorang syekh ni kata, macam kita ambil kita kumpul bekal tapi dalam bekas berlubang, faham? Kumpul bekal dalam bekas berlubang. Dia duk rasa dia kumpul banyak dah, rupanya tirih kat bawah teruk. Masuk amal, nampak dia macam masuk banyak dah dalam bekas tu. Rupanya bekas tu berlubang di bawah. Dia buka-buka ni tak ada apa. Na'udzubillah min zalik. Jadi dia nampak macam dia buat amal. 25 ekor lembu kan. Nak bagi sekilo dekat orang-orang yang mai buat kerja dan sebagainya di tanah tempat kita ni pun berkira dia Islam, kita Islam. Dia mai daripada negara luar. Apa jua keadaan dia sekalipun, dia Islam. Itu yang paling penting. Ni kerana tidak ada ilmu. Ni masalah dia. Tapi nak buat ibadah. Ilmu tak ada tapi nak buat ibadah. Hak ni lagi teruk daripada orang gila. Faham tak? Suruh. Lagi teruk pada orang gila. Saya baca semalam panah baca. Kalau dengar berita jadi panah terus. Kata boleh dia buat macam tu. Ish, masya-Allah. Ada juga orang macam tu. Kalau saya nak umat hidup zaman lah ni pakai tinggal kepiah je pat luang tu. Pala tak ada dah. Kepiah je tinggal. Tu pun masuk dalam Sungai Perak. Baduk Kuala Kangsar katanya. Baik. Jadi apa ni, tuan-tuan? Macam mana Islam masuk ke tanah Nusantara kita? Sebahagian pengkaji barat macam Ira M. Lapidus, dia sebut dalam buku dia, dia katakan bahawa Islam ini tersebar di tanah Nusantara kita ni melalui 3 cara. Ada 3 cara penyebaran Islam di tanah Nusantara. Yang pertama adalah dengan cara perkahwinan di antara para pendakwah Islam dengan anak-anak pemerintah setempat. Anak-anak pemerintah setempat berkahwin dengan pendakwah Islam. Cuba tengok ni, para pendakwah ni bijak. Dia bukan dia pergi jalan-jalan, dia masuk terus dengan yang paling kepala paling atas. Pegang kepala, hak bawah ikut terus. Dan teknik macam inilah yang digunakan oleh sebahagian pendakwah kita yang pergi ke Sabah dan sebagainya. Dia pergi ke Sabah, dia bukan pergi dakwah ke rumah-rumah. Dia pergi jumpa dengan Tok Batin dulu. Itu cara dia. Setelah pergi ke rumah-rumah, Tok Batin marah lagi. Tok Batin kata apa, masuk tak jumpa dengan bos dulu. Tak ada adab apa semua, dia kan kata itu. Tapi bila kita pergi jumpa dia dulu, kita pergi terang sembang dia dulu baik-baik apa semua, dia jamu minum apa semua kali, okey, khair, tak ada masalah. Lepas tu habaq ada tujuan kita mari. Sagi bukan sakat kita kena pergi rumah, dia pula panggil orang kampung semua mai rumah dia. Elok. Lagi senang tak payah pergi jalan terus. Nampak tak? Ni yang dicerita oleh kawan-kawan kita yang ke Sabah, yang pergi berdakwah di Sabah. Katanya cara dia begitu. Pegang kepala, hak lain ikut habis semua. Seumpama kita bawa kereta api kita bukan bawa di tengah-tengah. Bawa kat ujung. Hak yang belakang ikut sekali semua. Bawa kat tengah, kepala depan tak jalan tu. Start dia rasa macam jalan, rupanya tak jalan lagi kat depan. Dah depan tu yang paling utama sekali. Maka dia pegang yang kepala, yang ikut boleh semua sekali. Ini cara, teknik penting. Jadi kalau orang kita ni Melayu, dia berkahwin ni dia cukup pilih. Ulama-ulama dulu bila dia keluar berdakwah, dia tak kira lagi fikir dah berkenaan nak balik raya ke. Orang Melayu kita dia fikir nak balik raya. Kalau kahwin ke, dia tanya benda pertama, macam mana nak balik raya nanti. Kat tu dulu. Tanyalah siapa-siapa pun. Bila nak kahwinnya, kahwin orang mana? Orang Johor tu. Dia balik raya Johor teruk tu. Duk Kedah nak balik Johor, balik raya. Dia balik raya dah. Kalau kahwin dengan orang apa ni kok belah Gujarat apa tu, dia tak balik raya dah. Kalau kata dia balik raya di Gujarat, pakai tak balik raya dah ke Malaysia. Berkali kes raya sampai keluar filem-filem semua pasal raya. Raya tahun ni balik rumah siapa. Berkali tu ya. Nampak tak mentaliti masyarakat kita. Jadi sebab tu dia buat apa? Jadi payah nak keluar pergi tempat lain, nak pergi dakwah apa semua payah. Kenapa? Kerana masalah kahwin, takut tak boleh nak balik kampung. Boleh. Yang kedua, cara kedua penyebaran Islam adalah dengan kekuatan rohani para ulama sufi. Hak ni siapa yang tulis ni? Ini orang barat tulis Ira M. Lapidus ni dia barat. Dia sendiri sebut 3 cara ni adalah
cara yang paling berkesan para ulama menyampaikan dakwah di tanah Nusantara. Yang pertama dengan perkahwinan dengan anak-anak pemerintah setempat. Yang kedua dengan kekuatan rohani para ulama sufi dalam menyampaikan dakwah dan mampu memegang hati umat pada ketika tersebut. Ya. Kekuatan rohani ulama tu. Ini penting ni. Kita ramai jadi pendakwah tapi rohani tak apa kuat mana. Nampak tak? Jadi wirid kita tak apa nak kuat. Ulama-ulama mengajak, wirid pun kuat. Kita lah ni tak apalah, mengajak pun kira wirid kot, no? Tak boleh buat langsung, buat mengajak pun tak apa dah. Jadi saya punya wirid, saya mengajak. Ni wirid saya kan. Mengajak. Itu wirid saya. Man dalla ala khairin ka fa'ilih. Kalau saya subuh suruh orang berzikir, orang tu zikir. Dapat pahala kat saya sekali. Alhamdulillah, khair. Jadi kita duk harap pahala orang lah. Tapi kau okey lah, no? Daripada tak buat langsung. Yang ketiga, ingatlah, 3 benda ni penting. Kalau kata kamu dah jadi pendakwah, kena ada 3 benda ni. Maksud dia, perkahwinan tu tak apalah. Itu nombor 1 tu. Yang kedua ni, kekuatan rohani tu, ya tu sangat penting. Yang ketiga, menyebarkan keluasan dan rahmat Islam itu kepada semua kelompok masyarakat, tidak dikira pangkat dan kedudukan. Nampak tak? Jadi disebarkan keluasan dan rahmat Islam itu. Jadi Islam ni disebar dengan rahmat. Macam mana nak bagi tahu Islam itu rahmat kalau kita tidak ada ilmu tentang rahmatnya Islam? Tak mahu nak jadi pendakwah, kena ada ilmu dulu untuk terangkan tentang rahmat. Sebab kadang-kadang orang ni dia jur'ah ataupun terlalu cepat nak menyampaikan, tapi dia tidak cukup pengetahuan dia tentang Islam, maka penyampaian dia nanti akan menampakkan Islam itu kerah. Betul tak? Orang nampak tak comel bila Islam tu diterang oleh dia. Dia ingat comel lah, rupanya tak comel. Nampak tak? Yang ni kematangan perlu. Sebab tu para Nabi diutus umur 40. Kenapa umur Nabi 40 diutus? Kerana umur 40 ni adalah umur matang. Umur kematangan seorang tadi dalam berfikir, umur kematangan seorang sebut dalam pengalaman dan sebagainya. Sebab umur 40 ni biasa dia akan lalui dah zaman kemudaan dia, zaman dewasa, dan masuk kepada zaman dewasa lah, zaman permulaan dewasa dia tadi ni adalah pada zaman umur 40. Karena tu ulama Nabi-Nabi dipilih pada umur 40. Boleh? Baik. Jadi 3 perkara ini adalah cara dan juga elemen yang paling penting menyebabkan Islam itu tersebar ke tanah Nusantara. Boleh faham? Baik. Ada apa-apa nak tanya? Apa faham tak Ustaz cerita apa ni? Ni, budak-budak. Faham ke tak faham? Faham tak? Ya. Nombor 3, teranglah tadi. Ulang balik. Menyebarkan keluasan dan rahmat Islam itu kepada semua kelompok masyarakat. Tidak dikira pangkat dan juga kedudukan orang tersebut. Jadi Islam bukan hanya disebar kepada pemerintah. Islam juga disebarkan kepada orang yang pangkatnya rendah di bawah. Nampak tak? Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullahu ta'ala, antara sifat beliau selepas naik menjadi khalifah adalah memberi perhatian terhadap madrasah dan juga ma'had. Dekat istana dia saja ada 8 ma'had, 8 madrasah, yang di madrasah tersebut dikumpulkan anak-anak orang-orang yang tidak ada duit, tidak ada kemampuan, dan akan diberikan pelajaran. Pada Islam bukan memilih orang ni mesti orang yang sekian-sekian dia boleh mengaji. Tak, semua orang boleh mengaji, boleh belajar ilmu. Kemudian dibagi pula minhah, diberi beasiswa pula kepada kanak-kanak. Orang-orang yang belajar diberi beasiswa. Diwujudkan sistem wakaf. Sistem wakaf ni diwujudkan dan masyarakat berwakaf dengan sangat hebat. Sebab tu keluarnya Madrasah Sulaimaniyah di Turki, yang buat tahfiz Quran dan sebagainya, yang keluar daripada zaman Turki Uthmaniyah dulu sampai sekarang. Madrasah Sulaimaniyah ni kira kaya sungguh. Dengan apa kaya mereka? Kaya dengan wakaf. Nampak tak? Dan pengurusan wakaf yang hebat. Masyarakat Melayu kita ni masih di belakang lagi wakaf. Wakaf masih di belakang kita. Malah kalau nak berwakaf pula, dia fikir banyak. Bagi apa kat dia? Kita kerja teruk-teruk bagi kat dia. Nampak? Kita kerja teruk-teruk gaji tu bagi kat dia. Dia kira fikir gitu. Dia tak fikir kata harta wakaf menyebabkan akan keluarnya harta yang barakah. Dalam wakaf ni harta yang barakah. Sebab tu kalau kita tengok di Kaabah Al-Musharrafah ada mizab. Mizab tu pancur emas. Yang tengok kat Kaabah ada pancur emas, betul tak? Pancur emas tu sebelum ni
raja-raja Saudi gunakan duit mereka sendiri untuk nak buat pencuri mah. Memang guna mah sungguh. Nah, itu kalau hilang tu kaya tu hak bagi curi tu. Hak curi tu kaya. Nah, timbang pakai kilo. Mana orang timbang mah pakai kilo, orang timbang pakai ni kan, gram-gram kan. Ni kilo tu. Gila punya. Sebelum ni bila dibuat oleh raja-raja Saudi, setiap tahun hilang. Buat hilang. Jadi mereka duk fikir macam mana nak buat ni. Akhirnya ulama-ulama bagi pandangan, jangan guna dengan duit raja. Kerana duit raja ada syubhah. Sebab tu hilang. Guna duit wakaf. Maka digunakan wakaf umat Islam. Dan sampailah tak hilang. Sampailah tak hilang. Kerana guna wakaf. Ini penting ni. Kena tahu benda-benda ni. Azhar melahirkan ulama-ulama besar yang hebat-hebat. Kerana wakaf. Malah harta wakaf di Al-Azhar Al-Syarif lebih kaya daripada kerajaan Mesir lagi. Harta wakaf dia lebih kaya daripada kerajaan Mesir. Dululah ni dah lah. Dulu kerajaan Mesir pernah berhutang dengan Azhar. Kerana apa? Kerana Al-Azhar mempunyai harta wakaf yang sangat besar. Boleh buat pasar raya Azhar. Guna duit wakaf untuk menjana ekonomi masuk kepada pensyarah-pensyarah Azhar. Pensyarah-pensyarah Azhar, tuan-tuan, mengajak di Masjid Al-Azhar, mengajak di Universiti Al-Azhar, ada PhD, profesor, doktor apa semua kali. Alim, allamah, memang alim sungguh. Allamah, tu bukan ta'nis. Nah, tu tak linaqlil wasfiyah ila al-alamiyah. Maksudnya untuk nak sebut kata dia ni memang alim sungguh. Allamah ni, alim sungguh. Gaji berapa? 1,000 genih, RM500 sebulan. Sampai sekarang. Paling tinggi pun gaji 1,500. Mai tempat kita mampu jadi pensyarah nak bagi 1,500. Nah? Macam tu. Apa bidang pun. Masya Allah. Yang penting mendidik anak bangsa. Tapi harta daripada barakah. Keluar daripada anak-anak murid yang jadi itu semuanya berkat. Kalau tak jadi alim pun kurang-kurangnya tak jadi mangkuk ayun lah. Boleh lah buat kerja sikit-sikit. Kalau tak mengajak pun kita kata balik Azhar tak jadi apa pun. Nah, boleh kira dengan jari berapa orang ni. Hak kira dengan jari tu hak jadi sungguh. Hak yang tak apa nak jadi tu pun kurang-kurangnya taklah merompak. Kurang-kurang ada kerja dia sendiri, dia buat kerja juga. Faham tak? Kalau dia meniaga pun ya kadang-kadang ada yang menipu, tapi janganlah guna semua. Kerana nila setitik janganlah beri rosak susu sebelanga tu peribahasa Melayu. Nah. Nila setitik rosak susu belanga, buanglah cepat-cepat nila tu. Nah. Janganlah biar nila tu duduk dalam belanga tu. Buang cepat-cepat. Kekallah susu hak elok tu. Kan? Boleh. Jadi apa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini penting. Harta wakaf ni. Sebab tu Sultan Muhammad Al-Fatih sangat marah bila mana kerajaan pada ketika tersebut pernah bagi cadangan untuk kita kurangkan wakaf, kurangkan minhah ataupun gaji kepada para pemerintah, para ulama, dan kita kurangkan pembahagian beasiswa kepada anak-anak yang datang belajar untuk kita gunakan dalam peperangan. Sultan Al-Fatih kata, kamu nak suruh aku kurangkan bantuan kepada orang yang mendoakan aku untuk menang dalam perang. Mereka ni lah yang doa kat aku lagi menang dalam perang, dia kata. Hampa nak suruh aku kurangkan untuk mereka. Ni kata raja yang sangat memahami tentang ilmu. Kerana dia dididik dengan sistem macam tu. Kenapa zaman lah pemerintah tidak ambil perhatian tentang ilmu? Kerana mereka tidak dididik dengan ilmu yang sebenar. Jadi mereka tidak ada perhatian. Raja-raja zaman dulu, kalau tengok Sultan Nuruddin Zanki, maka ditubuh kerajaan madrasah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, madrasah Darul Hadis Nuriyah. Darul Hadis Nuriyah ini dipimpin oleh ulama-ulama besar hadis. Yang nak jadi mudir madrasah Darul Hadis Nuriyah ini mesti alim dalam hadis. Maksudnya mesti menghafal ribuan hadis Nabi SAW. Dan diberi gaji oleh kerajaan pada ketika tersebut. Maka lahir daripada madrasah tu ulama-ulama besar. Kemudian selepas tu pula Darul Hadis Al-Ashrafiyah ditubuh oleh seorang sultan juga pada zaman tersebut. Daripada keturunan Al-Ashraf. Maka dulu Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Lagi kerajaan-kerajaan Nizamul Muluk membina kerajaan madrasah An-Nizamiyah yang dipimpin oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali memimpin madrasah Nizamiyah.
Selepas Imam Ghazali uzlah, diganti oleh adiknya Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, juga alim kabir dalam ilmu tasawuf. Barat. Hak ni semua ulama-ulama yang memimpin pada zaman dulu. Dan kerana apa? Kerana raja mereka berfikir tentang ilmu, untuk lahirkan masyarakat yang berilmu. Kerana masyarakat ni lah menyebabkan tamadun Islam pada waktu tersebut jadi gemilang. Zaman lah macam seolah orang hilang pula, terlupa benda tu. Orang terlupa kegemilangan Islam dulu adalah disebabkan kerana ilmu dan akhlak para ulama yang lahir pada waktu tersebut, dan akhlak para pemerintah pada waktu tersebut. Boleh. Jadi berjayalah golongan barat untuk menjauhkan kita dengan orang-orang yang terdahulu. Tarik ulama-ulama zaman dulu telah dijauhkan oleh barat. Jadi barat memisahkan di antara dua kelompok ini, kelompok umara dan kelompok ulama. Dibiaskan. Jadi mereka biarkan umara ini tidak lagi ada Islam dengan sekularnya, dengan pahaman yang pelik-pelik dan sebagainya. Biarkan ulama akan menentang mereka. Bila ulama menentang mereka, maka tidak akan ada kesinambungan di antara kelompok dua ni, maka sampai bila tidak akan jadi selesai. Nampak tak? Nampak ni barat pandai. Dia tahu dia nak kacau ulama tak boleh. Dia nak pergi pegang ulama, jam terus, sebab ulama patah mereka terus. Dia pegang dengan orang yang tak ada ilmu. Dia pegang dengan umara dulu dah. Ini para pemerintah. Pegang-pegang dengan pemerintah. Dia tahu dah pemerintah zaman dulu dah payah. Kita gunakan anak cucu mereka yang bawah ni, yang makin kurang dah pengetahuan mereka tentang agama, akhirnya menyebabkan jadi macam zaman sekarang. Nampak tak? Yang ni penting sejarah. Memanglah aku tahu lah hampa petang-petang ni jadi tension dengan sejarah ni. Datang apa Ustaz tu cerita ni pergi masuk ke Melaka apa semua, keluar main pula ke negara Islam apa semua kali ni kan. Dan ni yang penting, penting untuk kita dapat rasa bahawa Allah, bila orang dia reti sejarah, maka dia akan menghargai apa yang ada depan mata dia. Nampak tak? Kita ni, contoh handset kita ni kan, kita tahu sejarah macam mana dapatkan handset ni. Macam mana perasaan kita kalau hilang handset ni? Tension tak kita? Tension lah sebab kita tahu sejarah dia. Mungkin orang bagi, mungkin kita cari duit payah, teruk apa-apa, beli. Lepas beli tu tengok hilang. Tak hilang pun pecah. Kan? Tension ni tak usah kira lah. Ni komputer ni kan, MacBook Pro kan, hilang ni, jam tu. Kalau kita tahu sejarah dia, dah tahu sejarah dia ambil pada mana, siapa bagi dekat kita apa semua kali, kita akan berasa sungguh nanti kalau kata kehilangan dia. Kerana kita tahu mula di mana, akhirnya di mana. Faham tak? Macam tu juga negara kita, macam tu juga Nusantara kita ni, penting untuk kita ambil perhatian. Dan mungkin lah ni adik-adik yang duduk di depan ni mungkin masih lagi terawang-awang di dunia kita. Kita tak apa faham. Dan ustaz pun kalau duduk di umur kamu, kemungkinan macam tu jugalah ustaz pun. Dia tahu apalah ustaz ni duduk cerita kan. Tinggi-tinggi apa sangat, kami ni Quran, yang penting habis Quran dulu. Itu ya. Kan? Habis Quran, lari keluar. Habis Quran lari keluar terus. Baik. Ada apa nak tanya? Ada tak nak tanya apa yang tak faham ke apa? Ke yang tak faham terus daripada awal sampai ke habis. Ni. Faham tak? Faham. Berapa peratus faham? 50. Okey, 50 okey tu. Ni. Berapa peratus faham? Nama apa? Azfar. Berapa peratus faham? Tak pasti. Memang. Ingat. Kamu berapa peratus faham apa ni? Ada 40. Wih, lagi kurang pada 50. Jadi tak apalah, kurang-kurang boleh lah kan. Baik. Jadi kita masuk perbincangan kita sikit lagi. Malam ni kita sambung balik. Lepas maghrib kita akan sambung pula berkenaan dengan Wali Songo yang pertama. Sebelum kita cerita Wali Songo yang pertama, iaitu Sunan Gresik ataupun malam ni baru kita cerita tentang wali tersebut. Ni awal ni kena cerita sejarah dulu, tekan masuk terus terang pasal wali tu. Ini kita cerita pasal wali terus. Perak cerita pasal wali, lepas tu tak tahu menentang apa hak ujung sebelum tu. Jadi kita tak dapat rasa nikmat dia tu. Dia kena tahu dulu sebelum tu macam mana. Boleh. Maksud Wali Songo. Apa maksud Wali Songo? Ada beberapa sumber pendapat berkenaan dengan maksud Wali Songo. Solihin Salam, ni seorang penulis. Dalam bukunya Sekitar Wali Songo, dia kata Wali Songo ni bermaksud 9 kekasih Allah. Berarti betul wali ni adalah kekasih Allah, aulia dia maksud dia.
Jadi maksud 9. Jadi dalam bahasa Jawa, Songo 9. Ya. Profesor Kiai Muhammad Adnan. Profesor Kiai Muhammad Adnan kata wali songo ini adalah perubahan kata daripada perkataan sana. As-sana, bukannya songo. Sana, dia kata sana. Kemudian diambil pada bahasa Arab, kataan bahasa Arab, sana bermakna puji. As-sana, nah, jadi wali sana maksudnya. Yani wali-wali yang terpuji. Ini. Jadi bila wali sana songo. Oi, bagaimana? Kita apalah. Ini salah satu pandangan. Maksudnya, ya kemungkinan ada bahasa kan dia bertukar tu dah. Mungkin dia bersanga kan? Sana sanga. Biasa songo tu. Ini sebahagian pandangan. Sebahagian pandangan kata wali songo maksud 9 wali yang kekasih-kekasih Allah. Yang kedua bermaksud sana, yakni pujian. Ini wali-wali yang terpuji. Artanojo. Ini salah seorang Indonesia juga ni. Artanojo. Dia kata apa? Maksud wali songo ini diambil daripada perkataan wali sana. Sana ni dalam bahasa Jawa kuno bermaksud tempat. Ini wali tempat tersebut. Dalam bahasa Jawa kuno. Jawa pun ada dua, Jawa kuno dengan Jawa baru lah. Kan? Macam bahasa Melayu kita lah, bahasa Melayu kuno pun ada. Baca tak faham tu. Try tengoklah Hikayat Tun Sri Lanang apa try buka tengok. Apa try baca, apa try syarah tengok. Meleleh ayat liak keluar tak faham-faham. Jadi dimaksudkan dengan sana, wali sana, yakni wali tempat. Yakni pemerintah di tempat tersebut, iaitu di daerah ataupun wilayah tempat tersebut. Jadi seolah-olah tafsiran daripada Artanojo ni bermaksud wali sana ini ataupun wali songo ini bermaksud wali yang memerintah tempat tersebut. Boleh. Sebab tu ada istilah perbezaan dalam bahasa Indonesia di antara sunan, kiai, dengan syekh ataupun mbah. Kiai ini selepas zaman belakang lah. Sebelum ni sunan, syekh dan juga dengan mbah. Kalau dipanggil sunan ni biasanya adalah ulama yang memerintah. Dia ulama dalam masa sama dia juga pemerintah di kawasan tersebut. Dia benar ataupun sebagainya. Dipanggil sunan. Nampak tak? Kecuali Sunan Muria lah. Kerana Sunan Muria dia tidak jadi pemerintah. Tapi dia anak kepada pemerintah. Cuma dia naik di atas Gunung Muria dan duduk di Gunung Muria bersama dengan masyarakat Marahin di Gunung Muria. Nanti kita akan terang pasal Sunan Muria, insya-Allah. Yang kedua, syekh. Syekh ni adalah gelaran kepada para ulama yang tidak memerintah tapi mereka punya pesantren. Maka dia gelar syekh ataupun kiai. Ini ada pesantren dan juga yang apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cuma tidak memerintah. Beza dia tidak memerintah. Yang ketiga dipanggil mbah. Mbah ini dia tidak ada pesantren, tapi dia ada orang yang ada kelebihan. Ada karamah dan ada amrun khariqul adah, perkara mencari adat yang Allah Taala bagi kepada dia. Maka digelar mbah. Nampak tak? Jadi anak murid, contohnya anak murid Sunan Ampel. Nanti kita akan cerita nanti. Tak apa, tak mau cerita lah. Semua cerita lah lagi habis Baik. Ini antara perbezaan maksud wali songo. Ulang balik. Yang pertama. Yang kamu tulis lah. Kamu tulis apa? Tulis ke tak tulis? Kamu tulis apa? Silap banyak lah siapa tak tulis. Aku tanya lah. Apa ingat aku tak tanya? Yang pertama. Pandangan pertama wali songo ni maksud dia apa dia? 9 kekasih Allah. Jangan takut. Tulis takut apa? Kan aku duduk makan orang pun. Kamu. Yang kedua. Sana maksudnya wali tempat, ini wali daerah. Kamu dengan syal buat comel ni. Nama apa tau? Arif Waqib. Arif. Yang ketiga maksud bagi wali songo apa dia? Tak tahu, tak tulis. Kenapa tak tulis? Hang ni lah. Tadi kawan kita dah habaq. Nama apa tadi? Ilyas. Izlan habaq kata tadi wali ni 9 kekasih Allah. Nama apa? Muqdain habaq kata wali daerah. Yang ketiga
Syekh. Dia pula dah. Hang ni pun. Macam mana tiba-tiba Syekh buka pesantren tak pesantren? Apa? Orang tanya Wali Songo masuk dia, dia buka pesantren pula dah. Kacau. Kamu. Yang ketiga? Wali. Memang ni wali je. Wali apa? Memang Wali Songo pun. Memang Ustaz duk tanya pasal Wali Songo ni. Tak ada, setakat ni tak sembang lagi lah pasal apa ni orang panggil apa? Pendekar mata satu ke, tak tahu lah. Wali Songo yang pertama tadi ada 3 pandangan. Silap banyak apa aku tanya semua. Sebab aku tak tanya tadi pada sejarah tanah Jawa. Tanya tadi pakai lingkup habis semua apa? Terbalik habis semua. Yang pertama, sahabat kita sebut maksud Wali Songo ni adalah 9 wali, 9 kekasih Allah. Yang kedua, abad kata wali-wali daerah. Wali Songo maksudnya sanak daripada bahasa Jawa kuno, maksudnya tempat. Ini wali daerah. Yang ketiga, ada 3 pandangan. Yang ketiga, sanak maksud dia apa dia? Puji. Wali-wali yang terpuji. Maksud dia gitu. Wali sana maksudnya wali yang terpuji dalam bahasa Arab. Faham tak? Tulis lain kali. Orang cakap apa tulis? Idza sami'tum faqammish. Idza sami'ta faqammish. Wa idza haddathta fafattish. Dengar apa pun tulis. Nah, apa saja yang kamu dengar tulis. Kemudian bila nak sampai ke orang pilih, jangan cerita semua. Nampak tak? Ustaz pun bukan cerita semua ni. Kau cerita semua, bagi buku ni hampa baca sendiri. Nah. Satu lagi bagi buku ni, Tarikh Islami Bainal Khilafah wal Hadarah. Ni baca buku ni, tebal. Ni kalau cerita ni agak-agak boleh tak ringkas dalam masa setengah jam. Nah. Meleleh ayat liak keluar, faham tak? Ni satu lagi. Atman Connections to the Malay World. Tengok, ingat tak kemah ke macam orang putih? Sampai ingat aku lekeh sangat kan? Boleh baca buku-buku ni. Tengok. Kena kerti sejarah penting. Walaupun sebab tu orang Melayu kita paling meluat dalam kelas dia adalah mengaji sejarah. Kenapa paling meluat mengaji sejarah? Kerana sejarah Melayu memang memboringkan. Ada apa langsung yang melebihkan kita. Mengaji sejarah apa pergi masuk kelas tension tu. Melaka kerajaan Portugis Alfonso de Albuquerque kan? Hatu yang betul ya sebut. Apa gelak orang. Saya dengar seorang Mak Saleh sebut dalam filem. Dia kata ada satu jalan namanya Albuquerque. Dia tak sebut Albuquerque dia kata. Betul lah Albuquerque tu. Bukan ibu kaki. Nah, Alfonso de Albuquerque tadi ni, dia masuk ke tanah Melaka. Dalam sejarah kita mengaji kata 5, tingkatan 3. Nah, apa dia tujuan dia masuk? Adalah untuk mengambil rempah ratus. Tu dia. Memang lawak. Dia main jauh-jauh daripada Portugal. Nah, melalui selat Laut Hindi apa semua kali tu, lawan dengan naga apa semua. Mai ke Melayu nak ambil rempah ratus ya. Nah, nak ambil dengan lada sula, kan? Kemudian jintan maneh, semua tu nak balik ke Portugal. Alasan dia apa? Ni cikgu sejarah kita terang di kelas. Alasan dia kerana Portugal negara sejuk. Maka memerlukan rempah ratus ni untuk diletak pada daging steak untuk dimakan dan kemudian rasa panah badan. Kita pun rasa panah waktu tu. Kita pun panah jadi panah tu. Yang kedua lapak steak. Lapak. Dengar cerita pasal steak semuanya dia lapak pula. Ya. Ada ke pula dia main daripada jauh-jauh, main nak ambil binatang tu je. Takkan tiba-tiba Alfonso de Albuquerque sampai di perairan Melaka, dia buat pengumuman masyarakat Melaka, kami mari nak ambil lada sudah. Serahkan diri. Lepas tu perang. Hang tuah duduk kat hang tuah, hang jebat apa semua kali pakat duduk di perairan Melaka pegang kerih, pakat nak lawan dengan depa ni kerana jangan ambil lada sulah kami. Angkat spanduk. Jangan larikan lada sulah kami. Nampak lawak masyarakat Melayu kita. Lawak gila. Bukan lawak gila tu. Apakah benda ni mari daripada jauh nak ambil lada sulah? Awak tak singgah di India? Lagi banyak nasi kandak di situ. Di India kan? Bersinggah dari India. Turunkan lautan Hindi lalu India dulu. Berhenti di India lah. Ambil sungguh-sungguh balik Portugal. Mai ke tanah Melayu buat menentang lah. Bukan yang tu tujuannya. Nah,
Dan nampak sangat kata sejarah kita ni ditipu. Kita tak nafikan, disebut juga dalam buku sejarah bahawa mereka datang dengan 3 tujuan. 3G, ingat. Gold, glory and gospel. Ingat. Gold, glory and gospel. Emas, ingat, atau maksud dengan harta. Glory untuk nak menawan negara. Gospel dan juga untuk tujuan keagamaan. Yang tu yang paling penting. Kenapa tak sentuh yang agama? Kerana takut sensitivity lah, takut menatang apa ke benda lah, semua tu. Faham tak? Tu sejarah. Kita nak buat menatang apa? Ni hak cerita Dracula ni baru ni, The Untold Story. Hak tu tak sensitivity pula no? Macam mana dia kutuk kerajaan Turki Osmaniyah. Sultan Muhammad Al-Fatih ni adalah orang yang kejam, no? Yang membina pasukan Janissary apa semua tu untuk nak bunuh orang-orang yang tak bersalah. Dan termasuk Dracula pun, Vlad Vlad Dracul tu katanya termasuk di kalangan orang-orang yang dilatih dalam tentera Janissary, yakni pasukan elit tentera Osmaniyah. Maksudnya pasukan elit ni kira yang komando lah. Kalau Janissary ni macam komando lah, komando tentera Osmaniyah yang dilatih khas untuk masuk ke dalam pasukan-pasukan perang. Kadang-kadang hantar 2-3 orang je boleh hancur tu satu pasukan. Ni Janissary ni sakan, orang sakan. Katanya Vlad Dracul ni termasuk Janissary. Padahal pembohong besar. Vlad Dracul ni salah seorang daripada tentera salib. Nah, dan dia yang banyak membunuh tentera-tentera Islam di dalam peperangan. Dia benci sungguh dengan khilafah Osmaniyah. Tiba-tiba Mak Saleh buat filem, nak keluar Dracula, The Untold Story. Buat cerita macam Dracula ni hero, lawan dengan kerajaan Turki Osmaniyah. Yang lawan dengan kerajaan siapa? Lawan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dalam cerita tu Muhammad Al-Fatih ada. Dan Muhammad Al-Fatih kira jahat gila waktu tu. Dia kira macam jahat lah. Kira macam Muhammad Al-Fatih ni kira kejam, masuk dalam negara ni, tangkap orang perempuan, pukul orang perempuan, bunuh orang perempuan, kena bunuh. Kita jadi lawak tengok cerita tu. Tapi bila saya komplain, saya tulis dalam Facebook kan, ada juga 2-3 orang, dah kita tak boleh halang cerita ni. Kita tak boleh halang. Kalau kita halang pun kita bukan boleh nak halang masyarakat kita ni tu. Dah tak boleh nak halang sikit pun tak apa dah. Nah, kalau tak boleh halang semua, halang sikit jadi dah tak boleh halang, dia kena buka ni. Bengong kan. Kita bengong marah. Tu kata nampak tak? Hak tu dia buat pembogelan sejarah yang sangat berat. Kita mana boleh ambil sejarah guna filem? Iyalah. Sejarah memang kita tak ambil guna filem, tapi ramai orang terpengaruh dengan filem. Yang malas baca sejarah berapa ramai? Ada siapa yang selepas tengok cerita Dracula tu terus balik buka cari siapakah Vlad Dracul? Bohong kan? Lepas tu balik duk cerita, gila kuat gila. Dia guna tumbuk dia keluar dengan apa ni, kelawak. Kena bohong. Percayalah tu. Percaya terus. Tengok. Nah, berapa ramai yang akan balik kaji balik siapa Vlad Dracul? Vlad Dracul mana yang pembunuh besar ni? Dipanggil apa ni? Vlad the apa? The Impaler. Maksud yang si sulam, si penyulam. Dia tangkap orang Islam, ada satu pasukan ni 30,000 orang petani dan pedagang daripada Turki disulah oleh dia hidup-hidup. 30,000 orang. Macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih tak serang dia? Gila takkan 30,000 orang lepas tu Sultan Muhammad Al-Fatih tak apalah, 30,000 ya, kan 30 juta. Gila, seorang pun mati orang Islam ini adalah darah yang sangat berharga. Sultan Muhammad Al-Fatih lawan malah disokong pula oleh kerajaan lain pada ketika tersebut untuk lawan dengan Vlad Dracul ni. Kenapa? Kerana Vlad Dracul ni memang jahat sungguh. Nah, tu nak makna ni penting sejarah. Kalau tak erti sejarah, maka orang akan tipu kita bulat-bulat. Orang yang erti sejarah, nah, dia tak boleh tipu. Nah, orang yang erti sejarah tidak akan boleh ditipu. Sebab tu ulama-ulama sangat suka berkenaan dengan sejarah. Maka kita pun kena erti sejarah. Sejarah sangat penting. Nah, baik. Tu dia. Dah pukul 6.30. Nah, ada apa-apa nak tanya tak sebelum tu? Sebelum kita masuk kepada corak dakwah. Sebab kalau saya terang setakat ni, nah, sekejap lagi lepas maghrib baru kita akan masuk cerita berkenaan dengan Maulana Malik Ibrahim yang Sunan Gresik ya. 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 Bergantung kepada semangat. Jadi di Indonesia ni banyak wakaf akan dikutip oleh kerajaan. Kita ada lembaga Islam yang kita wakaf
berwakaf. Jadi rakyat dia bebas untuk mewakafkan. Ini contoh di Surabaya, satu madrasah itu ada luar dia. Dengan harta wakaf masyarakat dia lebih bina hotel. Daripada tadika sampailah kasus. Jadi adakah wakaf ni yang cara dengan Indonesia tu dengan dari itu juga dihindarkan juga kerana Islam tidak mengetah. Jadi wakaf ni diserah pada madrasah atau masjid. Jadi madrasah itu maju. Mudah ada. Jadi macam mana tu Ustaz? Itu ke statement saya tu daripada Ustaz di Malaysia. Baik, masalah sama ada diserahkan wakaf tadi kepada kerajaan ataupun diserahkan terus kepada madrasah. Yang tu apa ni tidak menjadi isu sangat sebenarnya. Masalah dia macam mana wakaf itu digunakan. Itu ya masalah. Dan kadang masyarakat kita masih lagi satu, maksud dia masyarakat daripada di sana yang memahami wakaf ni dengan tinggi sampai peringkat boleh buat macam tu lah. Walaupun tak semua madrasah macam tu. Cuma apa orang panggil kebanyakannya hidup dengan cara yang sebegitu. Walaupun kita nampak ada sebagian madrasah yang uzur, tapi tetap wakafnya berjalan. Wakafnya tetap jalan juga. Cuma kemungkinan dia punya promosi dia dibandingkan dengan yang 5 star tadi ni, yang tu beza promosi dia je lah. Beza dengan tempat kita. Tempat kita ni apa ni, kalau kata di wakaf ni sama ada diserah kepada kerajaan ataupun tidak. Kalau diserah kepada kerajaan pula, banyak pula dia punya prosedur dia sudah untuk nak keluar bagi dekat hak yang madrasah-madrasah. Bukan semua madrasah dapat. Kadang tak dapat langsung pun. Tak dapat pun. Jadi yang ni orang panggil masalah pengurusan. Amanah dalam pengurusan. Kemudian satu lagi masalah politik. Dia letakkan politik tu terlalu ni sangat. Kalau dia jadi pemerintah, sepatutnya pemerintah tidak melihat orang bawah ni dengan pandangan politik. Orang di bawah ni sebagai rakyat dia, bukan tengok orang politik. Ni tak, masyarakat kita masih terbelenggu dengan benda tersebut. Sebab tu pemimpin-pemimpin kita, minta maaf saya cakap, pemimpin-pemimpin negara cakap dalam TV bukan bercakap sebagai seorang pemimpin, tapi bercakap sebagai seorang pemimpin parti. Kita nampak tak ada kematangan. Nah, dalam ucapan kerja nak kutuk satu pihak lagi. Itu yang kerja dia. Bukan tengok untuk nak bagi kebaikan kepada semua. Jadi saya nampak tak ada kebaikan. Satu, kemudian ada sikap berdendam. Bila naik aja berdendam terus. Kita halang kat sini, jangan bagi kat dia. Kita bagi hak ni lebih, hak ni je bagi. Lah kali lingkup habis budak-budak. Dibanyakkan sekolah. Sekolah-sekolah banyak di Malaysia. 5 star. 5 star lah tu, kira boleh lah kan? Ada aircon apa semua sekolah, ada kelas lengkap dengan fasiliti apa semua sekali. Tapi madrasah-madrasah tempat pengajian pondok sebenarnya dibiarkan, tidak dapat langsung perhatian. Yang sekolah tidak melahirkan langsung budak-budak, kan semua. Kebanyakan sekolah-sekolah di sekolah tersebut tidak melahirkan budak-budak yang berakhlak. Ya. Ya. Dia minta wakaf ni. Dia memang banyak bagi statistik. Dia pernah baru lembaga zakat setiap negara, setiap negeri. Kita zakat masya-Allah. Sungguh. Dan bukan saja wakaf masya-Allah. Banyak sekali. Puluh juta lah kan. Boleh buat apa bangunan Islam pun semua daripada lembaga. Dia tak arah itu. Dia tak arah membanci apa tu pada sahabat-sahabat kan. Sungguh. Sungguh. Ada susun, ada susun ada. Sungguh. Hak. Sungguh. Macam dia boleh bina. Ini satu pandangan daripada Syekh Nuruddin Banjar juga. Dia marah dekat UTM. Dia tu kamu bersyukur. Kamu bukan kerajaan tu. Bersyukur kamu insyaAllah mewah. Di UTM. Cuba kamu bagi contoh mana. Masih tumbuh apa. Cuba kamu masih tumbuh. Masya Allah. Kamu akan jadi lebih beradab di dalam negeri saya. Saya cakap tu kamu mesti cakap saluan. Untuk dia nama tapi dia tumbuh macam mana dibanding macam mana apa. Ya. Satu lagi antara sifat orang kita ni, dia semua benda dia nampak ekonomi. Dia nampak berniaga je. Atau wakaf sekalipun. Jadi kalau kata buat madrasah pun, apa keuntungan madrasah tu kita akan dapat. Yang tu dulu dibincang. Bukan dia nak lahirkan pelajar yang berkualiti. Tidak. Dia fikir tentang apa keuntungan yang dia akan dapat bila mana dia buka madrasah tersebut.
Dan ramai orang zaman ketumbuhan madrasah yang sangat banyak. Yang guru yang tidak ada sertifikat. Maksud guru yang tidak ada kelulusan, tidak ada kemampuan untuk nak menyampaikan ilmu dan sebagainya. Tapi buka madrasah, nah, dengan keadaan lepas tu dia pada dengan diri dia tak panggil tolong, tak minta tolong orang lain dan sebagainya. Dia ingat dia seorang je boleh buat dan sebagainya. Maka kebanjiran benda ni kadang-kadang menyebabkan masyarakat pandang kata seolah-olah orang cari makan dengan benda tu pula dah. Nah, dan hasil tidak ada sangat pun, tak nampak hasil. Nampak tak? Dan ulama-ulama dulu kalau nak buka madrasah dia kena kuasai ilmu, masya-Allah tabarakallah. Nah, madrasah ni kalau kata nak buka madrasah ilmu khususnya lah. Madrasah ilmu untuk mengajarkan kita, untuk lahirkan orang ni sebagai ulama dan sebagainya. Sebab tu saya punya pandangan orang zaman sekarang ni sebaiknya untuk digabungkan madrasah ini, jadi nampak walaupun ada 2-3 madrasah tapi digabungkan madrasah tersebut. Contohnya lah kan, contohnya walaupun ni contoh tapi harapan lah tu. Contohnya saya buka pondok nanti kan, di Pedu. Macam ni kita dah ada anak murid Ustaz Zuhair. Jadi Ustaz Zuhair dah mengajak anak-anak murid sini dah hafal 30 juzuk. Habis tempoh yang duduk dengan ustaz berapa puluh tahun tu, berapa tahun yang duduk sampai habis 30 juzuk tersebut, kemudian hantar pula pergi tempat kita. Jadi maksudnya kita tidak ada kebanjiran pelajar tu, hak ni pun nak pergi ke sana, yang ni pun pergi ke sana. Tak, kita dah tahu dah ada dia punya tahap-tahap. Dia naik tahap kedua dia akan pergi ke tempat ni. Tahap ketiga dia akan pergi ke tempat sekian-sekian pula. Jadi dia ada kesinambungan di antara tempat tersebut. Jadi kalau digabung macam ni, kalau kata dikutip wakaf dan sebagainya, maka dibahagikan untuk 3, maka tu sangat baik, lebih baik saya rasa dan lebih efisien daripada kita buat satu kemudian pakat duk lawan tolong cari pula. Dia nak kena cari dia sendiri, yang ni kena pakat buat. Lagi tidak ada gabungan satu sama lain. Sehinggalah sampai saya jadi nantilah khalifah seterusnya. Amin. Nah, jadi melawak ya. Cuma nak beritahunya kata penting perkara tersebut untuk kita faham tentang sistem wakaf dan sebagainya. Saya pun teringin nak tulis sebuah risalah berkenaan dengan kepentingan wakaf ni. Memang ada dah. Jabatan Zakat pun dah ada dah. Yang bahagian wakafnya dan sebagainya, dia pun mungkin dah ada risalah dan sebagainya. Cuma tidak disebar luaskan dan difahamkan sungguh-sungguh kepada masyarakat. Cara penggunaan aplikasi wakaf tersebut dalam pembinaan orang panggil tamadun umat. Tamadun Islam yang hebat tu kan. Subuh. Dia lebih nampak kepada ekonomi tidak nampak kepada pembentukan ilmu tersebut. Baik, ala kulli hal insya-Allah pada lepas maghrib nanti kita akan bincang wali yang pertama, iaitu Sunan Gresik ataupun yang digelar dengan gelaran Maulana Malik Ibrahim. Yang wafat pada 12 Rabiul Awal, yang salih lahirnya Rasulullah. Dia wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah. Jadi kita akan bincang malam ini berkenaan dengan susuk peribadi beliau dan bagaimana dakwah beliau, metod yang beliau bawa untuk menyampaikan Islam di tanah Jawa. Karena dikatakan di antara wali, dia adalah wali yang pertama yang diutuskan untuk datang ke tanah Jawa menyampaikan Islam, dan beliau memilih Gresik sebagai tempat untuk beliau mendirikan pesantren dan tempat untuk mendidik tarbiyah umat pada ketika tersebut. Jadi malam ni insya-Allah kita akan bincang, kalau sempat kita akan bincang 2 orang terus. Sunan Gresik dan juga Maulana Malik Ibrahim dengan Raden Rahmatullah, ini Sunan Ampel yang menggantikan Sunan Maulana Malik Ibrahim selepas kewafatan Maulana Malik Ibrahim. Insya-Allah malam ni kita akan bincang berkenaan dengan beliau dan secara lebih terperinci lagi insya-Allah. Jadi setakat itu dulu, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.